Assalamualaikum, bersama saya Hazim dan saya Mizi Razak di sini di dalam rancangan kita baru-baru ini. Okey Zim, hari ni kita nak cerita pasal apa Zim? Hari ni kita akan cerita topik yang menarik iaitu bandel. Nampak tak? Aku rasa lah kan, sebagai seorang penggemar baju bandel jugalah. Aku dah nampak culture bandel ni semakin berkembang lah dalam kalangan anak-anak muda dan juga orang-orang di zaman sekarang lah. Betul. Pada masa sekarang kita dapat lihat banyak anak-anak muda untuk lebih memilih pakaian-pakaian bandel ni. Banyak sebab kan, tapi Mazi, apa sebab-sebabnya? Okey, kita boleh lihat lah daripada banyak aspek lah. Salah satu daripada segi ekonomi. Mungkin kerana kita dapat lihat pakaian bandel ni lebih murah berbanding dengan pakaian di retail store kan, seperti brand-brand H&M, Uniqlo semua menjual pakaian yang retail. Tapi di bandel kita dapat lihat banyak jenis baju, termasuk barang-barang yang vintage dan juga branded pun dengan harga yang murah. Sebab itulah mungkin salah satu sebabnya lah. Kalau korang nak tahu fakta menarik, kalau korang bijak untuk menyelam bandel tu, korang dapat cari baju yang cantik dalam harga RM1. RM1? Ya, RM1. Mana nak cari RM1? RM1 roti 60 sen pun tak sampai RM1. Boleh dapat baju, boleh dapat jackpot dengan RM1 sahaja. Murah lah dekat situ kan. Betul. Dan satu lagi, mungkin kerana value vintage terhadap sesuatu pakaian tu. Mungkin kita boleh dapat merchandise daripada tahun 1970-an. Mungkin kan, daripada artis-artis lama, dan menjadi satu barang vintage yang dikumpul oleh kolektor-kolektor bandel di luar sana. Betul. Nampak tak gempaknya bandel ni? Gempak tak? Okay, seterusnya kita boleh pergi ke, kita akan proceed ke host kita iaitu Kamal. Dengan seorang tetamu yang memang tahulah serba-serbi dengan bandel ni. Dan kita akan lihat dia punya contoh-contoh dress up dia dan semua. Jadi kita terus ke Kamal. Alright, hari ni kita bersama tetamu khas kita. Kita ada Cik Wina. Okey, Cik Wina merupakan seorang pelajar, tapi dia telah berkecimpung ataupun menggunakan pakaian bandel dalam pakaian harian beliau. Sihat ke Cik Wina? Ya, sihat. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah Cik Wina, kita nampak kena dengan sinaran matahari yang cantik ni, makin bersinar-sinar wajah Cik Wina kita. Malu. Okey Cik Wina. Ya. Berapa lama dah orang kata berminat dalam pakaian bandel ni? Baru jugalah, baru dalam setahun setengah macam tu. Okay. Baru mencuburi bukan bidang baru start nak get into the bandel-bandel punya pakaian. Faham. Semula. Jadi apa yang menyebabkan Cik Wina tercetus ni rasa macam okey, kita pergi lah balik kedai bandel untuk try tengok baju-baju kat sana ke? Sebenarnya bermula Kakak Wina yang macam dia selalu pergi bandel. Lepas tu nampak dia punya pakaian selalu macam lawa-lawa, and then macam lain pada yang lain. So sejak pada tu Wina pun ikut dia, and then sebabkan benda tu lah Wina pun sampai sekarang duk asyik pergi bandel, beli-beli baju bandel semua. Jadi kakak merupakan pengaruh yang besar lah dalam penlibatan Cik Wina dalam pemakaian bandel ni. Okey, so far ataupun setakat ini, apa yang buat Cik Wina macam tertarik dengan bandel? Sebab macam soalan sama tu, tapi tak apa, sebab kita cut je nanti. Okey, Cik Wina sini tercetusnya minat melalui kakak, orang kata apa, kakak Cik Wina sendiri kan. Okey, tapi mestilah ada juga yang menyebabkan jauh di sudut hati Cik Wina macam okey juga benda ni kan. Selain benda terpengaruh dengan kakak lah, apa yang membuatkan faktor Cik Wina ni menerima bandel sebagai salah satu alternatif pakaian macam tu? Sebab pakaian dia semua one of a kind. So kita pakai baju ni, kita tak ada nak sama-sama dengan orang kan. Kalau kita beli kat kedai, nanti tiba-tiba keluar baju tu sama. Kita perempuan mana suka baju sama-sama kan. Sebab tu kita, Wina memang minat bandel, sebab Wina tahu baju tu tak ada orang lain yang akan ada, takkan tersama lah dengan orang. Okay, so dia one of a kind. Dia senang cerita 1000 dalam satu. Yes, betul, 1000 dalam satu. Maafkan saya, terbalik, 1 dalam 1000. Saya ni pandai bergurau Cik Wina. Jangan main-main. Kakak sihat Cik Wina? Kakak sihat, Alhamdulillah. Ya, kakak ni, kalau anda tengah menonton Cik Wina dah masuk TV, anda bila lagi? Okey, Cik Wina, setakat ni Cik Wina menggunakan konsep apa dalam menentukan pemilihan outfit Cik Wina? Konsep dia mestilah kena, pakaian kena lah elok, sebab benda second hand kan. So mesti kena elok. Lepas tu dia kena cantik tu satu, menepati cita rasa, dan juga yang paling penting dia kena bau. Bandel kan macam ada bau dia kan. Betul, kalau betul. boleh tak nak lah ada bau tu. Dia kena bercantik, nampak elok lah, nampak bersih. Jadi Cik Wina kalau beli, Cik Wina akan basuh dulu lah, betul tak? Betul, wajib basuh dulu. Mesti wajib. Sebab yelah, benda datang daripada kita tak tahu mana. Betul. Tapi tak semestinya kalau benda tu macam
ada bau ke, ada koyak ke, kita tak boleh nak baiki atau repair, betul tak? Betul. Dia boleh still boleh pakai. Macam Cik Wina sini pernah tak terkena macam barang fake ke, ataupun barang yang rasa ingat kau original punya fake? Pernah tak terkena macam tu? Alhamdulillah semua tak pernah kena Wah, lagi lah. hebat Cik Wina, Kan hebat selalu lah kau ni. dapat macam Uniqlo, dia memang Uniqlo. Memang Uniqlo. Betul, Uniqlo jarang nak keluar fake. Betul. Kan? Contohnya macam apa lagi brand-brand yang branded macam contoh Nike ke, Adidas ke kan. Benda-benda yang macam tu. Adakah Cik Wina macam pernah terkena atau macam ke Cik Wina selalu elak pakaian-pakaian yang macam tu sebab tak nak takut macam tu lah, benda-benda macam tu kan? Selalunya kalau macam pakaian branded ni dia akan tengok betul-betul. Kalau macam nampak lain sikit tu macam tak apalah, tak belilah. Kalau macam betul-betul nampak cantik macam almost original tu okeylah boleh beli. Sebab kalau fake pun kita orang tak tahu, betul tak? So macam harga pun murah, so tak apa kita pakai je. Faham. Jangan nampak lawa. Okey, Cik Wina, ada tak pesanan-pesanan terakhir untuk para penonton kita tentang bundle ni? Mungkin Cik Wina nak ubah stigma ataupun pemikiran mereka terhadap bundle. Ada tak apa pesanan Cik Wina? Sana Wina, bolehlah cuba bundle baju-baju pergilah singgah any local bundle store and then cuba. Sebab kita tak tahu, mana tahu korang akan tiba-tiba terminat dengan pakaian dia. Itulah kata-kata Cik Wina kita. Jadi, tonton yang ada di rumah, jangan lupa tercuba dahulu baru orang kata beri keputusan, okey? Belum cuba belum tahu. Ya, belum cuba belum tahu. Alright, kembali kepada Mizi dan juga Hazim. Dan itulah kita punya interview dengan Encik Kamal dengan kita punya tetamu Syazwina. Kalau korang nak tahu Encik Kamal ni, dia penjual bandel juga. Dia buat live Facebook. Itu korang tak tahu. Tapi sekarang korang dah tahu. Jadi korang nampak sekarang ni kan, aku seorang je kat sini. Kenapa? Sebab apa? Sebab Mizi dengan Kamal dia akan buat challenge. Challenge apa? Kita tengok apa akan jadi. So kita Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi kita dalam baru-baru ini, Mat. Ya, sekarang betul. kita berada kat mana? Kita berada di JBR Bandar Shah Alam. JBR Bandar Shah Alam. JBR Okey, Bandar Shah Alam. kenapa kita kat sini, Mat? Okey, so hari ni kita ada satu challenge di mana kita sebagai host yang berada di luar lah kan. Sebab kita ada Azim di dalam konti. Di dalam konti. Jadi hari ni kita akan sediakan 2 outfit dalam masa sejam di bawah RM100. Kita ada bawah RM100 dan kemudian dalam masa sejam Ya. kita kena prepare 2 outfit lah ni. 2 outfit. Tapi kita tak ada tema. Tak ada tema. Semua benda macam open. Kita ikut kreativiti kita. Ikut kreatif yang macam jadi mana ada siapa yang akan jadi juri nanti? juri kita ialah Hazim kita Hazim, yang berada di konti. Jangan lupa Zim, bagi gua menang Zim. Kita akan bagi dia lihat outfit kita setelah kita berjaya memilih apa yang kita nak beli. Dan ya, dia akan tentukan pemenang bagi challenge hari ini. Jadi kita akan mulakan kontes kita, challenge kita ni sekarang ke? Okey, sekarang. Let's go. Tengok. Okey, kita ada 1 jam untuk sediakan 2 outfit di dalam JBR Bandar ni. So kita kena keliling satu bangunan ni lah kan. Nak kena cari pakaian yang paling sesuai untuk kita jadikan pakaian yang kita ingin buat. Jadi Kamal, kau dah sedia belum? Gua dah start cari Mat. Lu pun kena cepat. Kita ada sejam je ni. Banyak baju ni Mat. Okey. Diam-diam jangan beritahu Mizi pasal ni. Konsep saya nak bawa hari ni mungkin kepada arah-arah urban sikit lah. Dia macam Korea. Tak adalah Korea, saya tak sesuai sangat Korea. Tapi dia punya konsep dia macam tu. Ni saya dah jumpa selai jaket. Dan dia punya full result nanti sama-sama kita tunggu. Alright, so hari ni kita jangan sebarkan dulu lah benda ni kan, okay? So tema yang saya pilih hari ni ialah tema outfit pantai. So kita dah jumpa seluar pantai kita. Nampak dia macam very simple, yet dia quite besar and senang untuk kita kenakan dengan baju lah. So lepas ni kita nak cari baju pula nak kena dengan tema pantai kita. Let's go.
Nampak? Kita dah dapat 2 plastik daripada JBR Bundle. Dia punya outcome, dia punya hasil, kita tengok sekejap lagi. Kini, masa yang ditunggu sudah pun tiba. Kita nak tengok apakah keputusan host-host kita berdua tu dalam challenge RM100. Jadi kita tengok apa akan jadi kat diorang ni semua. Lawa tak lawa, kita panggil 2 orang host kita. Aceh mari sini, Aceh mari. Jadi kita panggil kita punya host-host kita iaitu Mizi. Masuk Mizi. Kamal, masuk Kamal. Dan inilah hasil-hasilnya. Cuba cerita sikit apa yang kau buat dengan RM100 challenge ni. Okay, so technically aku punya konsep ialah pakaian pantai lah. Bermula daripada kemeja yang oversize pada seluar pendek di hari-hari kita jalan kat pantai kan. Memang nak kena something yang casual lah and short. And then pakai seluar pendek dan ada aksesori tambahan cermin mata. Kita gang. Nampak sama tu. Kita seterusnya ke kamar. Ya, saya. Macam The Matrix. Oh, Matrix Macam The Matrix. Matrix sikit. Jadi cuba cerita sikit apa kau punya style ni? Okay, jadi approach gua lah untuk challenge ni nak datang dengan gaya-gaya macam bandar, urban sikit lah kan. Tapi at the same time macam ada kata grunge sikit lah. Alright. So aku ada beli macam jaket panjang ni. Aku tak tahu nama dia apa, tapi dia style lah kan. Lepas tu ada baju band bro. Ada baju band bro dengan seluar favorite iaitu seluar Dickies. Bandar sejati man. Ya, betul. Jadi tanpa membuang masa, aku akan memilih siapakah pemenangnya. Tapi dah tahu harga berapa kan? Harga berapa mesti tak tahu. Berapa harga tu? Harga contoh baju maksud harga untuk jaket ni RM40. Seluar ni pun RM40. Murah. Dah RM80 betul tak? Tapi tak sampai RM100 lagi. Baju ni, inilah kita panggil dia jackpot. Saya jumpa dengan harga RM20 sahaja. Jackpot. Ni baru jackpot bro. Player bundle menyelam dengan selamat. Terima kasih. Ya, ini berapa Bizi? Outfit kita kena bawah RM100. Dan aku berjaya kumpul total outfit ni around RM60 je. So dia quite a bargain. Okay, daripada seluar is RM30. Baju is around 20. Dah berapa dah? 50 kan? Okay, spek mata RM10. Spek mata ni yang nampak mahal tu. Yang buat itu yang mahal tu. Ini penariknya. Yes, RM10 je guys boleh dapat. Jadi inilah penentuan kepada challenge kita. Siapakah pemenangnya? Dengan hak mutlak yang telah diberikan oleh saya telah memilih Kamal. Saya menang apa je? Menang hak untuk membanggakan diri selama 1 minggu. Seminggu. Saya boleh belakang? Boleh. Saya terima. Seminggu. Tapi saya akan beritahu sebab apa. Sebab saya pilih outfit Kamal ni sebab dia nampak lebih kemas dan lebih formal berbanding daripada pergi ke pantai. Disebabkan COVID, saya tidak mampu ke pantai. Sorry bro boleh Fair game Dan bagi saya untuk RM60 agak mahal untuk outfit sebegini berbanding outfit yang sangat cantik begini. Jadi itu saja daripada kami. Bye bye. Jumpa lagi dalam baru Baru ini.